والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita sambung balik pengajian kitab Sabil al-Muhtadin di Tafaqih di Amriti yang digarap oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Katanya, dan jika ada kedua muazzin itu patut disapu, kemudian maka mendatang cari pada moza yang di dalam, padahal adalah yang memakai dia itu lagi di dalam taharah basuh atau taharah sapunya, haruslah baginya menyapu moza yang di luar, kerana jadilah moza yang di luar itu asal dan yang di dalam itu seperti lapisnya jul, atau ada dia sudah berhadas, maka tidak harus bagi menyapu dia, kerana adalah dia seperti hukum memakai moza di dalam berhadas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan menyapu di atas moza. Dan kita ceritakan sebelum daripada ni, perkataan moza yang disebut dalam kitab Jawi lama, ia memberi maksud kepada sarung kaki yang menutupi kawasan basuhan fardu ketika kita berwudu dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syaratnya. Baik. Sebelum daripada ni ataupun pada minggu lepas kita ada bincang, kalau sekiranya orang tu pakai dua lapis. Orang tu pakai dua lapis khuf. Lapis atas, lapis bawah. Yang mana kedua-dua lapis tersebut boleh disapu. Maksud dia boleh disapu, maksudnya kalau dia pakai hak atas saja boleh sapu atas, hak bawah saja boleh sapu hak bawah. Maka kalau dia sapu hak atas, disapu hak atas dengan kosak untuk sapu hak atas saja, dan air tak kena bawah, maka tidak memadai sapu tersebut, kerana dia telah menyapu bukan pada tempatnya. Ingatkan, ada yang melepaskan sebab dia tidak menyapu pada tempatnya. Okey, itu contoh. Katakanlah ni selapis, ni moza yang pertama ataupun khuf yang pertama, ni khuf yang kedua. Jadi kalau dipakai se, kau ni boleh sapu. Kalau dia pakai se, kau boleh sapu. Sebab cukup syarat kata, tiba-tiba dia dipakai dulu. Jadi kau boleh dipakai dulu, kau yang kena sapu bukan hak atas, hak di bawah. Kau yang kena sapu adalah hak yang di bawah. Hak atas tidak memadai. Mereka kalau disapu atas, air meresap sampai ke hak bawah. Tu pun mesti dia masak untuk sapu bawah ataupun sapu kedua-dua, ataupun dia masak mana-mana, yang penting dia nak sapu untuk menghilangkan fardu wudu, untuk mengangkat hadas. Sekadar tu je. Baik, maka ketika itu sah. Tapi kalau dia masak untuk sapu hak ni saja, air nak sampai bawah, maka tidak memadai, kerana dia sapu bukan pada tempat yang sebenar ni. Okey, nampak kan? Lepas tu hari ni boleh pula dia cerita. Tengok dia. Katanya, dan jika ada kedua moza itu patut disapu, hak ni pun layak untuk disapu, hak ni pun layak dipakai dua lapis. Kemudian maka mendatang cari pada moza yang di dalam. Tiba-tiba hak yang ni koyok, hak ni koyok, hak dalam koyok. Sebab ketak sangat hak dalam tu sampai koyok. Okey, bagi contoh, apabila koyok hak ni, jadi bermakna hak ni tidak layak dah untuk disapu. Nampak kan? Hak ni tidak layak dah untuk disapu. Maka ketika tu barulah boleh sapu hak ni. Dah bukan boleh. Kadang-kadang pada asal sapu sini
Tapi bertukar boleh sapu sini ketika hak ni koyak. Ketika hak ni sudah bertukar sifat dia daripada asal dia boleh disapu, akhirnya tidak boleh disapu, maka akhirnya hak yang atas ni tempat hak yang boleh kita sapu. Jadi pada asal dia atas ni. Semasa hak bawah ni nak cari lagi. Bila hak bawah ni cari, baru bolehlah dia sapu hak atas. Itu maksud dia. Tengok dia kata-kata. Dan jika ada kedua moza itu patut disapu, kemudian maka mendatang cari pada moza yang di dalam. Padahal adalah yang memakai dia itu lagi dalam taharah basuh atau taharah sapu dia. Dia masih lagi dalam taharah. Maksud dia dalam taharah basuh ataupun dalam taharah sapu dia, maksudnya dia tidak berhadas lagi. Dia tidak berhadas lagi. Haruslah baginya menyapu moza yang di luar. Kerana jadilah moza yang di luar itu asal. Dan yang di dalam tu seperti lapisan dulu. Bawah asal bawah tadi itu bertukar menjadi macam lapisan dalam sarung kaki sahaja. Atau ada dia sudah berhadas, maka tidak harus baginya menyapu dia, kerana adalah dia seperti hukum memakai moza dalam berhadas. Dan kalau dia berhadas, jadi waktu tadi dia belum lagi berhadas. Cari ketika itu dia tak berhadas lagi, masih cari tau. Jadi bermakna hak ni, hak yang dipakai hak atas ni dipakai ketika berwudu. Nampak kan syarat kita nak sapu di atas khuf, mesti kita pakai tu kita ada wudu. Ingat tak sebelum daripada kita bayar. Kalau kita tak ada wudu, kita pakai, kita kena sapu di atas tu. Mesti syaratnya kita masa kita pakai khuf kita ada wudu. Sebab Rasulullah bukan pun lagu tu. Ketika Rasulullah ambil wudu, sampai masa nak basuh kaki, ada seorang sahabat duduk untuk jamu khuf Rasulullah agar Rasulullah SAW boleh basuh kaki. Apa kata Rasulullah? Da'huma, biarkan kedua itu, biar. Sebab aku telah memasukkan kaki aku ke dalam dua khuf tersebut dalam keadaan aku bersuci. Jadi ulama ambil daripada hadis tersebut bahawa rasanya antara syarat sapu mesti ketika kita pakai khuf kita tidak berhadas. Kita memang ada wudu. Lepas daripada pakai baru berhadas, ketika tu boleh kita ambil wudu sampai masa basuh kaki, tak perlu basuh kaki sampai di atas khuf sana. Okey, nampak kan? Okey, sekarang ni boleh. Sekarang ni sekarang ni kata dia mana? Atau kata dia sudah berhadas, maka tidak harus baginya dia. Okey, sekarang ni dia tidak berhadas lagi. Dia ada wudu. Masa dia pakai dua khuf, dia ada wudu. Okey, tekoh cari orang bawah saat itu. Tekoh cari orang bawah, dia masih lagi berwudu. Lepas daripada itu baru dia berhadas. Jadi bermakna dia pakai hak atas ketika dia berwudu. Nampak kan? Maka boleh dia ambil wudu, lepas tu disapu khuf atas. Berbeza dengan dia berhadas dulu, lepas tu baru cari hak bawah. Jadi apabila dia berhadas, lepas tu baru cari hak bawah, maka ketika itu seolah-olah dia pakai hak yang atas setelah daripada berhadas. Maka tidak boleh disapu hak yang atas. Silakan. Jadilah tadi lagi. Muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada memadai menyapu moza di atas jabirah. Dipakai istilah dia kata. Orang dulu tak apa, orang dulu dia faham istilah ni sebab dia belajar. Orang dulu lah dia belajar. Kita jadi tak faham istilah ni. Macam kita kan, orang budak-budak dia istilah-istilah bahasa Inggeris dalam perkataan tu dia faham. Kita orang dulu dia kata pun tak tahu. Adakah beberapa kalimah-kalimah yang dia campur di antara bahasa Melayu dan bahasa Putih kan? Sama tak? Orang dulu dah dia mengaji sama kita, ada istilah-istilah dia faham. Orang dulu tu faham. Bagi kita jadi benda pun Jabir, kita pun Jabir. Jadi sekarang ni kita bincang sapu di atas khuf. Katakanlah khuf ni kita pakai kaki. Kita pakai kaki khuf. Tiba-tiba orang tu dia kaki dia luka. Apabila luka ada pembalut. Pembalut tu nama dia jabirah. Ketika kita berwudu, apabila di kaki kita ada jabirah, ada pembalut, yang mana pembalut saat itu berada pada anggota wudu, maka hak yang pertama sekali adalah kita kena cabut jabirah tu. Wajib kita kena cabut.
payah nak cabut. Okey, kalau payah tak ada masalah, biasa. Pada asalnya wajib kita kena cabut. Kerana dia wajib kita kena cabut, kerana wajib kita kenakan air pada kaki kita. Kita tidak boleh nak kenakan air pada kaki kita, melainkan kena cabut apa yang kita balut di kaki kita. Maka hukum cabut apa yang balut di kaki kita adalah wajib. Gaya cabut mana rasmi. Kalau cabut memang bermasalah, akan menampakkan sakit apa semua sekali, lambat sembuh, maka kita belok ni, tak ada masalah. Dan ambil wudu mana? Mana tempat yang boleh kita basuh-basuh? Di mana kawasan kaki yang boleh kita basuh-basuh? Kalau yang tak boleh kita basuh, kita ambil air, sapu di atas jabirah. Sapu di atas jabirah, di atas pembalut sahaja. Okay, nampak kan? Lepas daripada itu kita dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kena bertayamum sebagai payah sikit mazhab Imam Syafi'i sini. Masalah mazhab Imam Syafi'i payah sikit dalam masalah ni. Ambil wudu macam biasa. Siapa ke basuh kaki tu, tempat yang boleh basuh, kena basuh. Lepas tu atas pembalut tu kena sapu air. Lepas tu kena tayamum juga. Tayamum sebab apa? Sebab ganti pada tempat yang tidak dapat kena air. Payah sikit mazhab Imam Syafi'i. Baik, cuma biasanya kalau orang ada penuh pihak kesihatan minta buat kursus lah ibadat orang sakit, kita sebut mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan mazhab yang diamalkan di tempat kita. Apatah lagi jabat agama Islam pun di Terengganu dia buat keluar ibadat orang sakit pun sesuai dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama kita sebut juga pandangan mazhab lain, supaya kadang-kadang orang yang sakit ni kalau kita dia malah dalam ibadat, tiba-tiba kita bagi bebanah pula kepada dia, faham tak? Kalau kita kapal sebut mazhab Imam Syafi'i, janganlah. Kalau rengang pun payuh tak nak ibadat. Jadi alangkah baiknya kita suruh dia ambil pandangan sebahagian daripada ulama mu'tabar agar dia menjaga ibadat sembahyang yang termasuk dalam hukum Islam. Cuma mazhab Imam Syafi'i payah sikit dalam masalah. Kita nak bincang ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey. Sekarang dia orang yang ada jabirah, apa yang diwajibkan kepada dia adalah sapu atas jabirah. Apa yang diwajibkan atas dia? Sapu di atas jabirah. Tiba-tiba dia dipakai khuf. Adakah memadai sapu di atas khuf ketika itu? Kita tengok. Dan tidak memadai menyapu moza di atas jabirah. Kerana bahawasanya ia moza saat itu pakaian di atas yang disapu, maka itu seperti menyapu kepada di atas rumah. Jadi asal sapu atas jabirah itu asal. Tiba-tiba dia pakai moza. Jadi soalan kata moza saat itu adalah suatu pakaian di atas tempat yang disapu. Sebagaimana asalnya sapu kepala, tiba-tiba dia pakai serban, dia sapu atas ni sahaja, maka tidak memadu. Mesti juga kena sapu atas jabirah. Maka dia kamu itu je. Kata dia, dan memadai menyapu moza yang dibelah khadamnya jika diikat akan dia dengan tali kancing, sekira-kira tiada nyata sesuatu daripada tempat fardu. Katanya memadai menyapu moza yang dibelah khadam dia. Dia pula khadam. Bahasa Arab kata dia khadam, tapuk dia lah. Pakat cakap mudah orang tapuk dia. Tapuk dia telur. Bagaikan tapuk dia telur. Jadi pada asalnya apabila nampak sesuatu juzuk daripada kaki kita melalui lubang yang ada pada kasut tersebut, pada khuf tersebut, maka tidak memadai. Dulu kita cerita dah dan syarat-syarat ni tak memadai sebab ada lubang. Tapi sekarang ni memang betul. Tapi kita jari dah. Maksudnya kita ikat boleh dah, kita kacik boleh dah, tak nampak dah, tutup boleh dah. Cuba kalau kita tok air tu memang masuk lah kat lubang-lubang yang hitam tu. Itu tak ada masalah, yang penting jangan nampak. Kata dia boleh. Kata dia dan memadai menyapu moza yang dibelah qadamnya jika diikat akan dia dengan tali kancing, sekira-kira tiada nyata sesuatu daripada tempat fardu. Kalau kita ikat molek dengan tali, tutup kata kawasan yang terbelah tu, maka boleh kita sapu di atas tempat tersebut. Itu maksudnya. Jadi syarat yang keenam, hendaklah ada menyapu dua moza itu selagi dalam muddah. Muddah bahasa Arab dah. Banyak bahasa Arab dalam muddah. Mana muddah?
yakni dalam tempoh dia, dalam masa yang dia haruskan menyapu dalamnya, iaitu 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Dia Rasulullah SAW telah menetapkan tempoh untuk menyapu di atas khuf. Orang yang bermukim sehari semalam, orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Rasulullah hanya meletakkan waktu. Jadi orang yang bermukim sehari semalam, orang yang bermusafir 3 hari 3 malam, dia boleh sapu. Maksudnya lagu mana? Katakanlah kita pakai khuf. Lepas tu kita pakai khuf bangun subuh tadi, sejuk sangat. Lepas daripada ambil wudu, kita pun cari khuf. Nak mari sejuk, kayak orang pasang ekor pula sejuk. Kita kata dari ni pasang ekor orang ni, orang pakai pasang ekor, jadi kita pun pakai khuf lah. Sejuk ni. Kita tak boleh main sejuk-sejuk. Nak relax, nak mengantar dah. Okey, kita pakai khuf. Jadi lepas daripada sembahyang subuh, tidak berhadap lagi kita. Pukul 8 mula kita ketuk. Okey, pukul 8 mula kita berhadap. Okey, daripada pukul 8 yang mula kita berhadap saat itu, di situlah permulaan pengiraan tempoh sehari semalam bagi kita, sebab kita dekat kampung. Jadi, kayak ni kita nak sembahyang zuhur, kita ambil wudu. Lalu kita duk pakai lagi, ecak lagi. Sampai masa basuh kaki, kita sapu dia tak tahu. Lepas daripada tu, lepas zuhur masuk asar. Kita nak sembahyang asar, tak ada wudu. Maka kita boleh buat, ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu pada. Sampai basuh kaki, tak payah basuh kaki. Sapu di atas wudu. Tapi kau jangan buat. Kalau kau buat, terjadi kan? Sebab dia di antara perkara yang membatalkan sapu di atas khuf bila kita buat khuf. Mesti kena sembahyang dalam keadaan gitu kan? Tak payah buang. Apa lagi tu kan? Sembahyang dengan memakai khuf. Okey. Lepas daripada tu, habis lepas sembahyang asar, kita pergi main yang cari khuf begitu lah. Lepas tu kalau ada kota, masuk apa yang masuk khuf tu. Lepas daripada tu, masuk maghrib, kita nak ambil sembahyang untuk maghrib, kita buat sama. Sampai masa basuh kaki, sapu khuf. Isyak pun sama. Esok kan bangun subuh. Sebab tak dapat 24 jam ni. Perkiraan 24 jam bermula dari mana kita berhadap. Selepas daripada kita pakai khuf. Jadi tadi kita berhadap pukul 8. Kita berhadap pukul 8. Jadi bermakna subuh tu kita boleh buat lagi. Lepas daripada kita sembahyang subuh, kita duduk sejik lama, duduk wiri, duduk baca Quran, duduk fikir. Sampai pukul 8 kita nak ketuk lagi. Nak ketuk lagi. Kata ulama, pukul 8 tu batal sapu. Bukan batal pun, sebab kita nak ketuk lagi. Maksud dia batal sapu, kalau kita nak sembahyang sunat duha dengan rukuk yang kita ambil untuk subuh tadi, tak boleh. Kita kena pecah pun, kita pergi basuh kaki. Basuh kaki. Lepas daripada basuh kaki, pakai ambulan pun, boleh sekali malam pula. Lepas tu sembahyang duha. Sebab kita dah batal lagi dulu. Cuma hati dah tempoh sapu, maka batal sapu. Okay, nampak kan? Itu bagi orang yang bermukim. Manakala orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Kira 3 hari 3 malam. Start bila dia berhadas selepas daripada dia pakai khuf. Maka 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam dia bermusafir, selama tu dia sapu di atas khuf. Kita buat contoh gini lah, kita contoh mudah. Kita di buat umrah. Yang umrah dah lama dalam muka budak lah. Ngaji yang dah lama muka budak. Okey, tahun depan InsyaAllah lah. Ngaji, cek ngaji. Banyak kos ni, kena bayar kan. Kalau dia bangun kan ada main untuk jawab. Okey. Jadi ada cerita macam kita kalau kita pergi Mekah, kita akan duduk Madinah lebih kurang dari 3 hari kita duduk Madinah. Lebih kurang dalam 3 hari kita duduk. Selebihnya kita duduk di Mekah. Jadi kebetulan kita pergi musim sejuk. Kita pergi musim sejuk. Kita pergi mungkin bulan luar, bulan 1. Sejuk kita betul je. Hai. Tak cakap main kita ani romo, pak ketuk. Okey, cara dia pada cara pakai khuf. Jadi diberikan kepada kita selama 3 hari. Tak perlu basuh kaki, cukup sapu di atas khuf saja sebab kita orang bermusafir. Okey, mudah dia cara dia. Dah pun dah buat dah jelas. Cuma kita buat tu dah sampai 3 hari 3 malam. Dah sampai 3 hari 3 malam. Macam sehari lah. Jadi dia rimah dah kan. Siap. Selain muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, iaitu 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim.
Sama ada mendahului akan hari pertama itu malamnya, seperti berhadapnya pada waktu maghrib, atau tiada mendahulukan dia seperti berhadapnya pada waktu fajar. Dan jika berhadapnya pada pertengahan malam atau pertengahan hari, hendaklah dibilang qada yang telah lalu daripadanya pada malam yang keempat atau hari yang keempat pada orang yang bermusafir, atau dibilang qada yang telah lalu daripadanya daripada malam yang kedua atau hari yang kedua pada mudah pada tempoh orang yang bermukim. Dia mudah juga dia. Dia mudah je. Dan kalau kita tengok dia kata mana? Dia kata mana sekali lagi? Sama ada mendahulu akan hari yang pertama itu malamnya, seperti berhadapnya pada waktu maghrib. Waktu maghrib berhadap, masuk waktu maghrib dah. Nabi Sallam sebelum daripada maghrib dah masuk lagi. Masuk maghrib dah, masuk dah lagi, sebab dia dalam Islam permulaan hari bila terbenam matahari. Itu kan? Terbenam matahari 3 hari lain lah. Sebab itulah kita kira esok gaya mana lagi. Apabila terbenam matahari bermula untuk hari esok. Jadi kalau sebelum daripada terbenam matahari, jelas hari semalam, maksudnya siapa ke sebelum terbenam matahari esok lah. Tapi kalau masuk ke maghrib, jadi untuk esok kita kira masuk pula maghrib. Itu dia nak cerita dia. Tak payahnya. Kalau tengah malam, kira tengah malam esok tak pula. Baik. Itu maksud dia sama ada mendahulu akan hari yang pertama itu malamnya, seperti berhadapnya pada waktu maghrib, masuk maghrib dah. Atau tiada mendahulu akan hari seperti berhadapnya pada waktu fajar. Maksudnya mendahului akan hari yang pertama itu malam, seperti berhadap pada waktu maghrib. Atau tiada mendahulu akan hari seperti berhadapnya pada waktu fajar. Dan jika berhadapnya pada pertengahan malam atau pertengahan hari, tidaklah dibilang qada yang telah lalu daripadanya pada malam yang keempat atau hari yang keempat pada orang yang bermusafir, atau dibilang qada yang lalu daripadanya daripada malam yang kedua atau hari yang kedua pada mudah pada tempoh yang memungkin. Walaupun dapat bagi daripada hakikat hari semalam. Dan kalau kita katakanlah mula kita berhadap pada tengah hari Sabtu, dia akan cukup tengah hari Ahad. Dan Sabtu, Ahad 2 hari situ. Dah tak gitu. Hari ke hari semalam dah. Nampak kan? Hari ke hari semalam dah. Dia cerita itu je. Bermula yang dikehendaki dengan musafir itu, iaitu orang yang pergi pergian pada perjalanan yang lanjut, lagi harus dalamnya kosong. Dia bermusafir dia terbagi kepada dua. Yang pertama dia musafir dekat, yang kedua dia musafir jauh. Dia dalam masalah musafir ini, dia ada benda yang syarat bagi keizinan kepada kita, yang pada asalnya kita kena buat lagu ni, tiba-tiba kita boleh buat slide. Itu dia panggil rukhsah. Kalau dalam bahasa kita dia panggil rukhsah, kelonggaran syarat ketika kita bermusafir. Antara kelonggaran syarat bagi orang yang bermusafir adalah boleh qasar, boleh jamak, lepas tu boleh bertayamum, lepas tu boleh benda lagi. Boleh sapu di atasmu lebih daripada sehari semalam. Sebab orang bermukim sehari semalam, orang bermusafir 3 hari 3 malam, boleh 3 Jumaat. Asalnya kita wajib Jumaat, tapi kita musafir jadi tidak wajib Jumaat. Nak wajib Jumaat ada kita orang musafir. Cuma ada rukhsah syarak. Kelonggaran yang syarak bagi kepada orang bermusafir, disyaratkan musafir saat itu panjang, jauh. Ada sebahagiannya tidak disyaratkan musafir jauh. Okey, musafir jauh ni antaranya adalah kosong sembahyang. Kita nak sembahyang 4, nak buat 2. Mesti kena musafir jauh, cukup rumah malam 80 km juga. Jamak kita juga menurut pandangan lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, jamak disyaratkan perjalanan jauh. Walaupun begitu, masih lagi ada pandangan yang itu mengatakan perjalanan dekat 50 km, 40 km, ada pandangan yang mengatakan boleh jauh. Tapi bukan pandangan pertama. Pandangan yang kuat adalah mesti kena cukup rumah malam. Okey, sembahyang 3 sembahyang Jumaat. 3 sembahyang Jumaat adakah mesti syarat musafir jauh? Jauh. Musafir dekat apa? Boleh 3 Jumaat. Contoh lagu mana kita duduk di kawasan mana? Masjid. Sebagai contoh, kita duduk di kawasan masjid. Maka sebelum daripada terbit fajar pada hari Jumaat, sebelum terbit fajar pada hari Jumaat, kita tak ada kampung. Tapi tak ada kampung daripada tempat kampung kita kepada tempat orang yang kita berada saat itu, tak yang mana. Cuma azam daripada kampung kita itu
Tak duduk lah, tempat yang kita duduk lah. Maka ketika itu gugur kewajipan sembahyang jemaah tadi. Kita duduk di masjid. Hari Jumaat sebelum daripada keluar fajar tu kita tidur, malam tu kita tidur mana? Di Kuatang. Kuatang cukup dah rumah anak di bawah. Cukup. Okey, cukup tak jadi. Tak jadi. Kita tak geliga. Geliga tak cukup. Okey, jadi malam Jumaat tu kita di geliga. Di pakai geliga. Orang main dia tahu bidingnya tu pakai dia. Kalau aku pakai tidur sana kan. Saya buat dia sana pun okey tidur sana. Jadi pagi esok pun kita duduk sana lagi. Pagi esok kita duduk sana lagi. Dan sampai lepas Jumaat pun kita duduk sana lagi. Kalau sebelum Jumaat kita dah dekat pun tidak ada wajib kita di Jumaat lah. Adakah wajib kita di Jumaat di gereja? Tak. Sebab kita bukan bermukim dan berpesautih di gereja. Kok paling comel di Jumaat lah. Kok tu paling comel. Cuma daripada segi kewajipan Jumaat telah berhubung atas diri kita, kerana kita dinamakan bukan bermusafir. Pengguguran Jumaat tidak disyaratkan perjalanan yang jauh. Berbeza dengan 3 hari yang diberi keizinan kepada orang yang bermusafir untuk sabuku. Kalau ini disyaratkan perjalanan yang jauh. Perjalanan mesti perjalanan jauh. Perjalanan yang boleh kosong sembahyang. Sebab tu yang kata dia, bermula yang dikehendaki dengan yang musafir itu. Orang yang diberi 3 hari 3 malam kepada dia untuk sabuku dia, iaitu orang yang pergi-pergian. Masa dulu dia pergi-pergian. Orang bermusafir itulah. Dia bermusafir pada perjalanan yang lanjut, yang jauh. Jauh di sini adalah perjalanan 2 marhalah ke atas. Lagi yang harus, jangan perjalanan haram, kerana tempoh yang diberikan untuk khuf sapu di atas khuf 3 hari adalah kelonggaran dari syarak. Macam mana kita nak ambil keizinan daripada syarak kekurangan syarak dengan kita lakukan maksiat? Tidak boleh. Lagi harus, lepas tu di dalamnya lagi yang harus, di dalamnya boleh puasa sembahyang. Maksudnya perjalanan tersebut mesti 2 marhalah ke atas. Jadi, dan yang dikendaki dengan mukim itu iaitu orang yang ada dia pada satu tempat yang dia ada harus di dalamnya kosong. Sama ada dia letak dalam negeri tempat kediamannya, atau ada dia dalam pergi-pergian yang singkat, yang dekat. Dia duduk kampung dia, dia duduk di Kemaman. Adakah boleh dia ambil 3 hari 3 malam? Tak, sebab Kemaman dekat anak dia kampung dia. Dia tak ambil 3 hari 3 malam, dia ambil sehari semalam sahaja. Itu maksud dia. Atau dalam pergi-pergian yang lanjut tapi tidak harus dalamnya kosong. Tak boleh dia nak kosong sebab dia perjalanan dia adalah perjalanan maksiat. Nak buat maksiat, tapi dia jaga sembahyang. Apalah buat maksiat, jaga sembahyang. Qalatu amalan salihah wa akhar sayyi'ah. Dia campur di antara amalan yang baik dengan amalan yang jahat, yang buruk. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keampunan kepada dia. Jadi tempoh yang diberikan kepada orang yang bermusafir 3 hari 3 malam, orang yang bermukim sehari semalam. Maksud orang bermusafir, maksud orang mukim dia berada. Permulaan mudah ni tempoh. Mudah makna tempoh. Yang tersebut itu, permulaan tempoh tu tak kira dibilang maksudnya dikira, dihitung daripada kesudahan hadasnya, yang kemudian daripada memakai 2 muzik. Tidak daripada permulaan hadasnya. Sama ada hadasnya itu hadas kemuk ni kecil, atau kemudian kemih. Kemih lah. Kemih. Sama ada hadasnya itu hadas kemih kecil, atau hadas tidur, atau hadas bersentuh laki-laki dengan perempuan, atau hadas menjabat yang menyentuh kubur. Inilah yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Sekali lagi, permulaan mudah, tempoh yang tersebut itu dibilang, dihitung daripada kesudahan hadasnya, daripada penghujung hadas. Bukan kira permulaan, kira penghujung hadas. Penghujung hadas yang kemudian daripada memakai 2 moza, 2 kasut. Tidak daripada permulaan hadas. Sama ada hadasnya itu hadas kemih, kecil. Maksud lagu mana? Kan kecil, mungkin orang tu kecil setengah minit. Okey, boleh fahamkan. Banyak sangat dia minum air. Hari Jumaat, hari ni orang buat jamu, orang ni buat jamu, dia paksa minum air banyak sangat sampai kecil setengah minit.
setengah minit ni benda yang memang cukup penting. Katakanlah tempoh dia nak selesai semayang saat itu adalah 5 minit. Adalah 5 minit. Kalau tak ada lagi setengah minit memang dah nak selesai dia semayang. Nak habislah tempoh. Jadi kalau nak tambah lagi setengah minit sebagai contoh, maka mungkin semayang ni tak sudah tiba-tiba batal sapu, maka batal semayang. Jadi katakanlah dia kecil setengah minit. Adakah kira permulaan hadas tu, kalau kita nak kira tempoh dia, mula keluar air kecil ataupun habis keluar air kecil? Kata ulama habis keluar air kecil. Atau dia faham. Situ permulaan tempoh 24 jam. Itu contoh tu. Setengah minit. Tapi dia sebenarnya ada, kadang-kadang benda ni ada. Benda ni ada. Orang kecil nama. Tambahlah tu bahaya kecil. Atau hadas tidur. Sebenarnya masalah hadas tidur, sebenarnya ada khilaf dalam masalah. Sama hadas tidur. Okey. Nak kira permulaan tidur ke baru dia boleh tidur? Nampak kan? Kira permulaan baru dia boleh tidur. Sebab dia kira dia penghujung. Nampak? Okey, tengok. Tapi masalah ni sebenarnya ada khilaf. Ada khilaf di antara ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri. Atau hadas tidur, atau hadas bersentuh laki-laki dengan perempuan, atau hadas menjabat ini menyentuh kubur, kemaluan. Inilah yang tersebut dalam kitab tempat. Maka jikalau berkemih seorang atau tidur ia kemudian daripada memakai puasa dan lanjutlah masa keluar kemih dia atau masa tidur dia, mula-mula daripada terbit fajar hingga masuk matahari, umpamanya Allah seorang dia jadi dua. Dia contoh je kan. Dan saya dibilanglah permulaan mudah itu daripada masuk matahari. Dia kira penghujung hadas, bukan permulaan hadas. Jadi kalau orang tu lepas daripada isyak sejuk sangat, masa dia sembahyang isyak dia tunggu, sejuk sangat dia kepada aku. Lepas daripada sembahyang isyak, dia tak ada berhadap dia pun tidur. Tak ada berhadap dia. Batal wudu dia kerana tidur. Okey. Jadi tidur dalam pukul 11. Pukul 11. Dia bangun dulu pukul 5.30. Jika dia bermula berhadap saat itu masa dia tidur lah. Jadi kalau dia bangun tengah tu, maka kira dia mesti kena ambil wudu lah. Untuk dia sembahyang memang batal wudu dia. Tapi dia bangun saat itu pukul 5.30. Maka 5.30 ada permulaan kira sehari semalam. Dia kira penghujung hadasnya. Okey, kata dia biasanya dibilanglah permulaan mudah dengan mudah mana tempoh mudah daripada masuk matahari kerana dia kesudahan hadas kemih dan hadas tidur. Ada pun yang diiktimadkan Syekh Ramli, yang dipegang oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Tadi Syekh Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Tuhfah. Manakala yang diiktimadkan, yang dipegang oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, maka jika ada hadasnya itu hadas tidur dan menyentuh perempuan dan menjabat kubul, menyentuh kubul, maka dibilang permulaan mudah itu daripada permulaan hadas. Kalau berkait dengan dia hadas tidur, menyentuh perempuan, menyentuh kemaluan, maka kira permulaan stop. Disitulah permulaan tempoh sehari semalam. Permulaan berhadas tu permulaan tempoh sehari semalam. Ini yang dipegang oleh Syekh Ramli. Kata dia maka dibilang ni maksudnya dikira kali itu tentang permulaan mudah itu daripada permulaan hadas tidak daripada masuk matahari, tidak daripada kesudahan hadas. Maka pada misal yang tersebut, contoh yang di atas tadi, dia tidur start daripada fajar sampai masuk matahari, dia kecil start daripada fajar sampai masuk matahari. Pandai belajar IQ dia. Mustahil ada itu. Dan jika ada hadas dia maka pada misal yang tersebut itu adalah permulaan mudah. Tempoh adalah daripada terbit fajar tiada daripada masuk matahari. Ada beza sikit antara Syekh Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam menentukan permulaan tempoh tadi. Dan jika ada hadasnya itu lain daripada yang tersebut, bukan menyentuh perempuan, bukan memegang kemaluan, bukan tidur, iaitu kecil, bengok,
Maka dibilang pada mudah itu daripada kesudahan hadas. Masalah ni sama di antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Dia kata kalau hadas itu lain daripada yang tersebut, maka dibilang, maka dihitungkan pada mudah itu, pada tempoh itu adalah daripada penghujung hadas. B. Dan jika berhadas seorang kemudian daripada memakai muzin, maka mengambil wuduk dia dan dibasuhnya dua kakinya dalam muzin, kemudian maka berhadas pula ia. Nescaya adalah mudah itu dibilang daripada hadasnya yang pertama dua, kerana ialah hadasnya yang kemudian daripada memakai muzin, dan waktu menyapu masuk dia dengan dia. Nah itu ya. Sekali lagi ya. Dan jika berhadas seseorang kemudian daripada memakai muzin, jadi dipakai dah kasut, dipakai dah saung kaki dia. Lepas tu dia wudu masa dipakai. Lepas tu dia berhadas. Lepas tu dia ambil wudu. Sepatutnya diberikan kepada dia untuk sapu di atas khuf, tapi dia tidak sapu, maka mengambil wudu dia dan dibasuh dia dua kaki dalam muzinnya, pakai 2 air dalam basuh. Tapi tak tidak. Lepas dia kata air pun pergi kok melalui jahitan-jahitan saat itu. Basuh lagi dia pergi tok pak geri memang itu dah. Kalau tanah Arab sekejap aja. Kalau tanah Arab, tanah Arab kan sekejap aja kan, kalau musim panas itu kan dia cuaca kering. Sekejap aja. Jadi sok mereka ni mana? Cepat ya, cuaca kering kau. Sejuk. Baik. Jadi cepat keringnya. Jadi lepas daripada itu dia ketuk pula. Okey, bila ketuk pula mungkin 3 jam pada mungkin 4 jam. Adakah permulaan tempoh satu saat itu dikirakan pada hadas yang pertama atau hadas yang kedua? Okey, boleh faham soalan? Sekali lagi ya. Sekarang ni dia pakai khuf ketika dia berwudu. Lepas tu dia berhadas. Sebenarnya hukum asal permulaan tempoh satu semalam daripada hadas. Tiba-tiba dia ambil wudu, dia dah sapu di atas khuf. Sedangkan dia diberi ke orang-orang untuk sapu di atas khuf. Dia basuh kaki. 3 jam lepas daripada itu berhadas pula. Okey, adakah permulaan asal semalam dikirakan hadas kali pertama atau hadas kali kedua? Sini tempat yang tidak terbawa. Kata-kata jika berhadas seorang kemudian daripada memakai muzin, maka mengambil wudu dia dan dibasuh 2 kaki di dalam muzin dia, kemudian maka berhadas pula dia. Nescaya adalah mudah tempoh itu dihilang daripada hadas yang pertama. Kiri hadas yang pertama. Sebab hadas pertama sebenarnya boleh dia sapu. Hadas pertama boleh dia sapu. Baik. Nama lengkap kalau lepas dia dibasuh kaki dicabut khuf, dia pakai bulat. Dicabut khuf, dia pakai bulat. Malu bakulah bulat kira permulaan dia hadas yang kedua. Itu maksudnya. Dibilang daripada hadas yang pertama dulu, kerana ialah hadasnya yang kemudian daripada memakai wudu. Lepas daripada dipakai khuf, hadas tu yang belum sekali ada hadas ni. Manakala dia ambil wudu saat itu, basuh kaki saat itu, lepas tu berlaku pula hadas yang kedua. Sebenarnya hadas yang kedua saat itu kali kedua dah setelah daripada dia memakai khuf, maka dikira buat yang kali pertama dulu. Itu maksudnya. Kerana ialah hadas ni yang kemudian daripada memakai wudu dan waktu menyapu masuk dia dengan dia syahadat. Okay, kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan sekejap. Kalau sekiranya dia ada. Ya. Sekarang ni kita ni ada masalah Imam Syafi'i juga. Cuma masa ketika sakit tu tak ada masalah nak pakai pandangan mazhab Malik. Sebaik-baiknya pandangan mazhab Imam Syafi'i kerana dia adalah lebih ikhtiar dalam buat ibadah. Katakanlah kaki kita ada pembalut. Lepas tu memang kita nak pecah pembalut. Kita nak pecah. Mungkin pecah bermasalah untuk kita. Dapat sembuh ke tanpa sakit kira-kira lah.
Maka cara dia kepada kita ambil wuduk macam biasa. Muka sebab boleh basuh, tangan boleh basuh. Allah Ta'ala kata dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum, bila bertakwa kepada Allah sekurang mampu. Takwa ni buat apa yang diperintah. Apa yang diperintah kepada kita bila kita nak bangun sembahyang, kita basuh muka, basuh tangan. Nanti kita boleh buat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Siapa basuh kaki? Mana kawasan yang boleh basuh? Kalau dia tak ada baluk, tinggal lagi dia ada baluk. Kalau yang ada baluk, cara dia kita ambil air, kita sapu di atas baluk, sapu lagi. Sapu je, bukan basuh, sapu di atas baluk. Ambil air macam kita sapu baluk. Ambil sikit ni, sapu di atas baluk. Okey, lepas itu kita ambil air tuala tu, ambil tisu tu, kita lap balik muka kita. Kita lap tangan kita. Tujuannya untuk kita tayamum. Anggota tayamum hanya muka dan tangan sahaja. Kaki tidak termasuk dalam anggota tayamum. Jadi kita tayamum muka dan tangan adalah kerana kita nak ganti kawasan yang tidak dapat kena air pada kaki. Bukan tayamum di kaki. Tidak. Tayamum, anggota tayamum adalah muka dan tangan sahaja. Wallahu a'lam. Okey, boleh tak nak tayamum dulu sebelum daripada wudu? Boleh? Okey, kita tak mahu ambil wudu maka tayamum sahaja. Tidak dibolehkan. Sebab dia tidak dibolehkan, sebab muka kita boleh basuh, tangan kita boleh basuh, kepala kita boleh sapu, kaki je masalah. Nampak kan? Dan kalau kita tayamum dulu mudah. Dan kalau kita tayamum dulu nanti kita basuh pula, hilang kan? Benda tu kan? Boleh tidak nak tayamum? Tak boleh. Sebab mana nak tayamum tak boleh? Dia masalah macam ni. Tak boleh sebab dia, sebab dalam bab wudu ni kita kena tertib. Nampak kan? Jadi sekarang tayamum, benda tayamum ni adalah ganti daripada tempat yang tidak dapat kena air pada kaki. Maka mesti dibuat ketika basuh kaki. Boleh faham? Wallahu a'lam. Ada yang soalan lain ni? Tak ada, kita uji sendiri juga untuk malam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.